Awas sindiket pelaburan baru dalam talian kononnya mampu jana wang. Lima kaki tangan Kementerian Keuangan terima hukuman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Diraja Malaysia PDRM membuka kertas siasatan membabitkan sindiket pelaburan baru dalam talian berbentuk menjana wang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Zainuddin Yaakob berkata, 5 platform dikenal pasti beroperasi ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan menawarkan pulangan lumayan kepada mangsa melalui tugasan like and share. Jelas beliau siasatan dibuka membabitkan platform Like and Share, iShare Fans, Zan Zali, Tesfy dan Q Kiabau. Sejak Oktober hingga bulan lalu sebanyak 46 laporan polis diterima dan 20 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jumlah kerugian mencecah RM689,146. Modus operandi dijalankan melalui satu pautan yang membolehkan mangsa membuat bayaran dan transaksi serta menerima tugasan like dan share dalam media sosial. Bagi menambah tugasan dan keuntungan lebih tinggi, mangsa ditawarkan pakej sehingga hampir RM10,000. Tegas Datuk Zainuddin, mangsa sedar ditipu apabila pulangan dijanjikan tidak dapat dikeluarkan dan pautan berkenaan kemudian ditutup. Tindakan dan pemantauan dilakukan terhadap 7 akaun bank yang dikesan terbabit dengan skim berkenaan. Pihak polis turut memeriksa premis terbabit yang beralamat di KL Eco City yang mana ia juga telah ditutup. Orang ramai dinasihatkan sentiasa berhati-hati dan menyemak sebarang maklumat sebelum membuat pelaburan dari sumber rasmi seperti Semak Mule, Alert List Bank Negara, Suruhanjaya Security dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna. Di Ibu Negara, 5 kaki tangan Kementerian Keuangan mengaku bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas kesalahan tidak melaporkan kepada pihak berkuasa selepas ditawarkan rasuah. Semua tertuduh adalah individu pertama yang didakwa gagal melaporkan tawaran kes rasuah. Kesemua mereka didenda antara RM1,500 dan RM2,000. Mereka mengaku salah selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Manira Muhammad Nur adalah 3 penolong akauntan, Siti Nur Khairun Nisa Adnan, Madiana Mamat dan Azad Fahmi Abdul Rahman. Turut mengaku bersalah pembantu takbir keuangan Nurul Ashikin Zulkafli dan penolong pegawai takbir Muhammad Fairuz Husin. Mengikut pertuduhan tawaran rasuah yang berjumlah di antara RM200 dan RM600 itu untuk mempercepatkan proses permohonan baru dan taraf Bumi Putra 5 syarikat melalui sistem e-perolehan. Kesalahan dilakukan antara Mei 2018 dan Jun 2020. Difahamkan kesemua mereka membayar denda berkenaan. Dua rakan berdepan hukuman mati selepas dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kangar atas 2 pertuduhan berkaitan syabu dan ganja. Tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh. Tertuduh Muhammad Firdaus Abdullah 21 tahun dan Muhammad Zami Dimad 31 tahun sekadar mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Kamaliza Muhammad Zain. Kedua-dua mereka tiba di perkarangan mahkamah secara berasingan antara jam 9 hingga 9.12 pagi. Kedua mereka dituduh memiliki syabu seberat 126 kg dan ketulan ganja mampat seberat 100 kg di sebuah rumah di Felda Rimba Mas di Padang Besar 2 September lalu. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Jodiapoh Yiting, manakala kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Syed Muhammad Anwar Syed Lokman Hakim. 21 Februari ditetapkan untuk serahan laporan kimia. Pada 2 September lalu, polis merampas 126 kg syabu yang ditumai bersama 100 kg ganja mampat dalam serbuan di sebuah rumah di Felda Rimba Mas dekat Padang Besar. Nilai rampasan dianggarkan RM6.58 juta.
Penduduk kampung Bertam di Gua Musang akhirnya mendapat jambatan konkrit melintasi Sungai Nenggiri selepas lebih 40 tahun menunggu. Begitupun, mereka mungkin perlu bersabar untuk tempoh lebih lama lagi kerana walaupun telah siap, jambatan baru itu tidak mempunyai jalan keluar dan masuk. Keadaan ini sudah berlanjutan lebih 8 bulan sejak jambatan ini siap dibina. Penangguhan pembinaan jalan di kedua kepala jambatan menyebabkan kawasan sekeliling dinaiki semak samut. Sudahnya penduduk perlu terus menggunakan jambatan sementara yang dibina di bawah jambatan baru. Bagi yang berani, mereka kebiasaannya akan berkongsi laluan di atas jambatan kereta api. Isu berpunca daripada pengambilan balik tanah penduduk yang masih belum selesai. Pertama sekalinya bagi KJL lah untuk beri tumpuan kepada prasarana, terutama sekalinya getok butir lah. Yang mana getok siap dah, batu jalan tak siap lagi. Kalau boleh pihak kuasa beri tumpuan untuk kemudahan komuniti bagi kampung Butir Baru berhubung antara satu kampung ke satu kampung. Jadi saya mengharapkan pihak yang bertanggungjawab khususnya kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan supaya mengambil berat jalan-jalan yang belum terlaksana itu supaya disegerakanlah. Jadi dalam proses pengambilan tanah di seberang Bertam Lama itu dimaklumkan sudah ada tindak kedah, cuma melihat perkembangannya saya melihatnya agak lambat sedikitlah. Akibat tidak digunakan, jambatan baru turut rosak. Hampir seluruh permukaan jalan di atas jambatan baru terdapat kesan lumpur. Jambatan dah siap. Sekarang ini kita tunggu proses pengambilan tanah, bayaran pelepasan untuk kita membina jalan. Jalan daripada sebelah sana dan juga sebelah sini di Bertam Lama dan juga di Bertam Baru untuk menghubungkan jalan lama dengan jambatan ini. Dan kita harap jambatan ataupun jalan ini proses pengambilan tanah, bayaran pelepasan dapat diselesaikan dengan segera dan jalan dapat dibina supaya jambatan ini boleh digunakan oleh penduduk. Jabatan Bertam dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar sejak tahun 2018 dengan kos RM35 juta. Pembinaannya dirancang untuk lebih 3,000 penduduk Bertam Lama serta Bertam Baru. Ia siap awal tahun ini dan dapat memudahkan penduduk untuk ke bandar Gua Musang dan Jeli. Menyumbang sambil menghiburkan penerima sumbangan. Itu yang dilakukan peniaga ayam goreng berpakaian watak predator yang tular sebelum ini ketika menghulurkan sumbangan kepada golongan gelandangan di Georgetown. Selain menyerahkan bantuan, Hisham Awang Nong, 47 tahun, juga melakukan aksi watak predator bagi menghiburkan mereka yang bersendirian tanpa ahli keluarga dan rakan-rakan ini. Katanya dia terharu apabila ada orang awam yang menghulurkan wang kepadanya bagi memudahkan beliau membeli barang keperluan untuk kumpulan tidak bernasib baik itu. Dalam kunjungan Hisham ke sekitar bangunan Komtar ini misalnya, seramai kira-kira 50 gelandangan dibantu. Hisham disertai 10 orang rakan-rakannya yang turut mencari dana dan menyediakan barang bantuan yang diperlukan. Barang keperluan yang diedarkan termasuk makanan, minuman, barang penjagaan diri seperti sabun. Katanya akibat kekangan keuangan, dia belum boleh memenuhi permintaan mereka itu. Jika ada yang pihak masih mahu membantu, mereka disarankan supaya terus ke gerai ayam goreng Hisham di Jalan Utama, Georgetown. Malaysia hari ini kembali merekodkan 3 angka kes baru COVID-19 iaitu sebanyak 852 kes dengan Selangor mencatatkan kes harian tertinggi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada angka berkenaan 847 kes merupakan penularan dalam negara manakala 4 lagi merupakan kes import. Negeri-negeri di Lembah Kelang melaporkan jumlah kes harian sebanyak 334 kes, iaitu bersamaan dengan 39.2%. Daripada jumlah ini, negeri Selangor melaporkan sebanyak 249 kes, iaitu 74.6%. Jumlah pelaporan kes harian kedua tertinggi pula dicatatkan oleh negeri Sabah, iaitu sebanyak 229 kes, iaitu bersamaan dengan 26.9%. Dan diikuti dengan negeri Johor sebanyak 102 kes, iaitu bersamaan dengan 12%.
Sebanyak 17 kes, iaitu 2% yang dilaporkan pula adalah berkaitan dengan kluster-kluster di pusat tahanan sementara dan penjara yang membabitkan kluster Tembok 14 kes, kluster Matabai 2 kes dan kluster pusat tahanan sementara Sibuga 1 kes. Sebanyak 5 kluster baru dikenal pasti iaitu kluster Desa Pinang di Kuala Lumpur dan Selangor, kluster Impian di Selangor, kluster Baloi di Johor, serta kluster Jenai dan kluster Sri Wangsa di Kuala Lumpur. Sebanyak 2 kematian kesemuanya direkodkan di Sabah dan jumlah kematian setakat ini mencecah 365 kes. Manakala kes dirawat di unit rawatan rapi dilaporkan sebanyak 122 kes dengan 47 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Bertemu kembali. Untuk warga emas di Terengganu mulai tahun depan, setiap daripada mereka akan menerima bantuan skim pencen rakyat berjumlah RM600. Beberapa syarat telah kita tetapkan. Yang pertama ialah warga emas. Pencen warga emas, mereka ini tidak pernah mendapat bantuan bulanan daripada JKM. Mereka juga tidak pernah mendapat bantuan daripada Maidang. Mereka juga bukan penerima perkeso tiap-tiap bulan, dan mereka juga ialah bukan penerima pencen. Pendek kata, warga emas yang tidak ada langsung pendapatan, mereka ini akan diberi pencen sebanyak RM600 ataupun RM50 sebulan. Menurut Hanafiah, borang permohonan skim pencen rakyat itu akan diedarkan melalui Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK mengikut daerah penghujung bulan ini. Penerima akan ditentukan melalui analisa data yang ada di pejabat daerah. Skim pencen rakyat itu diumumkan oleh Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar ketika membentangkan Belanjawan Negeri Terengganu 2021 baru-baru ini. Bayaran pertama dijangka dibuat pada Ogos depan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan kriteria kelayakan kemudahan iSinar yang kini dibuka kepada sehingga 8 juta ahli yang layak yang terjejas pendapatan akibat COVID-19. Permohonan akan mula dibuka dalam talian bermula 21 Disember ini untuk ahli yang tergolong dalam kategori 1 yang mana kelulusan secara automatik diberi selain tiada dokumen sokongan diperlukan. Kategori 1 adalah ahli yang bekerja di sektor formal, yang bekerja sendiri, bekerja dalam sektor ekonomi gig, sudah lama tidak mencarum, hilang pekerjaan, suri rumah atau yang diberi notis cuti tanpa gaji. Kriteria bagi kategori 1 termasuk ahli yang tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut semasa permohonan, atau ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas selepas Mac 2020. Bagi kategori ini tiada dokumen sokongan diperlukan dengan kelulusan secara automatik berdasarkan data dalaman KWSP. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui laman web tertera. Pembayaran untuk ahli yang layak akan bermula dari pertengahan Januari depan. Orang kurang upaya digalakkan untuk memanfaat skim 1 OKU1 perniagaan. Menurut Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, hanya 2.4% daripada 581,265 OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memanfaatkan skim berkenaan. Sehingga 31 Oktober hanya 12,161 perniagaan didaftarkan di bawah skim itu. Ya, setakat ini telah saya sebut tadi 12,161 pendaftaran perniagaan OKU. Jadi dan saya dipahamkan juga sejak dalam tahun ini hanya 4% saja, 4% peningkatan pendaftaran tahun ini saja. Jadi yalah yang telah saya sebut tadi, kita nak lebih ramai lagi mereka tampil yang berniaga ini berdaftar.
KPDNHEP akan bekerjasama dengan JKM untuk mengesan OKU yang ingin atau sudah menjalani perniagaan tetapi masih belum menyertai skim 1 OKU 1 perniagaan. Datuk Seri Alexander hari ini menyerahkan sijil pendaftaran perniagaan SSM kepada usahawan nasi lemak Muhammad Nur Abdullah di Ceras, Ibu Negara. Usahawan OKU ini turut menerima zakat korporat SSM sebanyak RM3,000. Pada sahabat-sahabat sana lah, OKU kaki tak ada ke, buta ke, jangan dengar cakap orang luar sana. Kita ni tak boleh buat. Sebenarnya kita boleh buat. Kita tak usah, belum tahu lagi. So jangan fikirlah orang-orang kat luar sana. Kegigihan Muhammad Nur mendapat perhatian ramai dan kisahnya turut tular di media sosial. Lebih RM4 bilion bayaran balik cukai barangan dan perkhidmatan GST sudah dijelaskan setakat 30 November lalu. Ketua Pengarah Kasam Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir berkata ia membabitkan lebih 27,000 syarikat dan 40,280 tuntutan. Tambah beliau masih terdapat 82,517 tuntutan bayaran balik GST tidak dapat diproses, membabitkan lebih 48,000 syarikat dengan nilai tuntutan RM1.3 bilion. Antara masalah utama yang dihadapi oleh JKDM untuk memproses tuntutan ini adalah kerana penuntut gagal memberi maklum balas bagi mengemukakan dokumen yang dikendaki dan maklumat bank yang tidak sah. Keadaan ini berlaku disebabkan penuntut tidak mengemaskinikan maklumat pendaftaran syarikat seperti alamat perniagaan, nombor telefon dan email dalam sistem MyGST yang menyebabkan notis dan surat pemakluman tidak sampai ke pengetahuan penuntut. Sehubungan itu, beliau menyarankan mana-mana syarikat yang masih belum menerima tuntutan pembayaran untuk mengemaskini maklumat pendaftaran dan maklumat bank di dalam Taxpayer Access Point tab MyGST atau memaklumkan kepada kasta menerusi email. Pembayaran balik GST dijangka selesai selewat-lewatnya akhir bulan ini. Antarabangsa, seorang wanita disiasat selepas mengurung anak lelakinya selama 28 tahun. Insiden berlaku di Hondegay, pinggir Stockholm, Sweden dan hanya disedari selepas wanita itu usia sekitar 70-an mendapatkan rawatan di hospital. Suspek kini ditahan kerana disyaki menyebabkan kecederaan dan menyekat kebebasan. Dia mengaku tidak bersalah. Anak lakinya usia 41 tahun kemudian turut dibawa ke hospital. Laki itu ditemui oleh seorang saudaranya yang ke rumah itu selepas mendapat tahu bahawa ibu mangsa ditahan di ward. Ketika ditemukan, mangsa sedang duduk di atas lapisan selimut dan bantal serta najis berselerakkan. Mangsa juga dikatakan tidak mempunyai gigi, sakit di kedua-dua belah kaki serta sukar untuk bercakap. Menurut media tempatan Sweden, pihak mereka juga tertanya-tanya kenapa selama 28 tahun lalu tiada sesiapa yang tahu mengenai perkara itu. Serangan bom di wilayah Ghazni, Afghanistan telah mengakibatkan 2 kanak-kanak terbunuh. Menurut pihak berkuasa Afghanistan, kanak-kanak terbabit berumur 10 dan 12 tahun. Dalam serangan di sebuah perkampungan itu, sekurang-kurangnya 2 orang turut mengalami kecederaan. Serangan tercetus ketika wakil pemerintah dan puak Taliban mengadakan rundingan di Qatar buat pertama kali dalam usaha mengakhiri pertempuran membabitkan kedua-dua pihak. Jurucakap Gubernur Wilayah Ghazni memberitahu pihak berkuasa tidak dapat memastikan jenis letupan yang digunakan dalam serangan berkenaan. Namun penduduk mendakwa kelihatan helikopter telah menyerang masjid, sekolah dan kediaman penduduk. Kanak-kanak yang meninggal dunia itu berada di kedai runcit milik keluarga mereka ketika kejadian. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengatasi cabaran perundangan yang hampir menyaksikan beliau kehilangan kuasa selepas berada dalam tekanan susulan bantahan jalanan sejak beberapa bulan lalu. Mahkamah Perlembagaan Negara itu dibarisi 9 anggota memutuskan Prayut tidak bersalah apabila masih menghuni kediaman tentera walaupun selepas tidak lagi berkhidmat dalam pasukan berkenaan. Kata Ketua Hakim Status Jeneral Prayut Chan-o-cha, sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kekal tidak berubah. Mahkamah memutuskan bahawa status Prayut sebagai Perdana Menteri dan membenarkannya untuk menetap di kediaman itu walaupun berundur dari jawatan Ketua Tentera
pada 2014. Keputusan berkenaan walaupun sudah dijangka berkemungkinan besar akan menyemarakkan lagi bantahan. Ketika penghakiman dibacakan, penunjuk perasaan berhimpun di persimpangan utama di utara Bangkok. Sukan. Berbaki beberapa bulan menjelang kejuaraan Persatuan Bola Sepak ASEAN AFF 2021, tugas mencabar menanti bekas jurulatih skuad negara Datuk K. Raja Gopal bersama pasukan kebangsaan Brunei. Raja Gopal yang diumumkan sebagai ketua jurulatih pasukan itu semalam meletakkan sasaran Brunei layak beraksi di pusingan akhir kejuaraan AFF buat julung kalinya. Kata beliau, misi utama adalah memenangi perlawanan play-off dan itu tugas pertamanya dan sasaran jangka pendek sebagai jurulatih. Beliau yang diberi julukan King Gopal akan memulakan tugas bersama pasukan Brunei berkuat kuasa Januari 2021. Liga Juara-Juara Eropah seperti dijangka, pasukan dari Liga Perdana Inggeris Liverpool mengesahkan tempat ke kelompok 16 pasukan terakhir apabila menundukkan wakil Belanda Ajax Amsterdam 1-0. Sekalipun dihimpit masalah kecederaan beberapa pemain tunggak pengendali Liverpool, Jurgen Klopp pasti gembira dengan pilihan kesebelasan utamanya. Minit ke-58, Curtis Jones yang baru berusia 19 tahun muncul wira The Reds apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan. Turut melegakan Klopp apabila penjaga gol kedua Liverpool, Quentin Kelleher, 22 tahun juga tidak dibolosi dalam penampilan sulungnya bersama pasukan itu. Kemenangan itu memastikan Liverpool kekal di tangga teratas kumpulan D dan sudah boleh lagi dipintas. Berbaki satu lagi perlawanan, Liverpool mengumpul 12 mata. Beza 4 mata mengatasi pasukan tangga kedua Atalanta. Atalanta masih berpeluang apabila hanya satu seri dalam perlawanan terakhir menentang Ajax pada 10 Disember depan. Pada satu lagi perlawanan pagi tadi, Atalanta sekadar seri 1-1 dengan pasukan tangga tercorot kumpulan itu, Netherlands.